Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat lagi berada di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan mengenai al-at'imah wal ashribah, makanan dan minuman dari segi pandangan Islam. Bagaimana nak mengenal yang halal dan yang haram. Secara asasnya telah dibawa kepada kita beberapa ayat yang menjadi prinsip utama. Malam ini kita tengok kepada ada 3 prinsip yang asas, 3 prinsip yang besar di dalam menentukan sesuatu binatang itu halal ataupun haram. Prinsip pertama, muka surat 594, juzuk yang ketiga ni. Prinsip pertama, semua haiwan yang dimakan oleh bangsa Arab yang diterima oleh jiwa mereka yang bersih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sewaktu mereka dalam keadaan senang, mana makannya itu banyak dan mewah, bukan terpaksa lah, adalah halal. Prinsip pertama, semua haiwan yang dimakan oleh orang Arab. Kenapa orang Arab diambil kira sebagai pengukuran? Kerana mereka lah orang yang diturunkan syariat semasa itu. Nabi berada bersama mereka. Kalaulah ada sesuatu yang dimakan oleh orang Arab sebenarnya haram, pasti syariat akan turun memberi penjelasan, tak boleh itu haram. Jadi kerana Nabi bersama mereka, mereka pun ada sikap suka bertanya. Yas'alunaka, kita baca dah ayat. Mereka bertanya kamu ya Muhammad, ya Rasulullah. Jadi pertama, semua, secara asalnya semua haiwan yang dimakan oleh orang Arab. Kalau orang luar pada orang Arab, orang putih, orang apa, tak kira. Orang Cina tak kira. Orang Arab tu yang di zaman Nabi, bukan Arab yang terlalu jauh daripada Nabi ataupun selepas itu. Ini termasuk dalam bahagian ini ialah semua haiwan yang hidup hanya dalam lautan, hidup dalam air. Satu alam dia panggil, bukan jenis 2 alam. Kalau katak 2 alam bagi kita, dalam air pun dia hidup, atas darat pun dia hidup. Ketai yang hidup sementara ya atas darat ni, habitat dia sebenar ialah dalam air. Supaya ikan puyuh lah 2-3 hari tak mampu kadang-kadang atas darat ni. Yang diketam termasuk yang boleh dimakan. Gitu. Ketai nipah boleh, ketai angin tak boleh. Ketai angin kecil tu, waktu dia lebih atas darat. Kita tengok habitat dia nya berkali 80% duduk atas darat. Itu tak boleh makan lah. Pertama dia kata setiap haiwan yang hidup hanya dalam lautan, mana dalam air, itu ikan dan pelbagai jenis dan namanya, tak kira lah jenis gapo sekalipun, nama gapo sekalipun, adalah halal. Kerana orang Arab memakan semua itu.
Ikan gapo sekalipun, kat ikan ni banyak benarlah jenisnya. Hak kita makan ni pun tak ikan nak bilang dah. Nah, ikan nama gapo sekalipun kecuali ada akan datang ikan yang beracun, ikan buta ke, ikan jenis beracun. Tu termasuk dalam prinsip yang ketiga nanti. Jadi prinsip pertama cara asasnya ialah semua jenis ikan. Dia bukan ikan saja, makna pelbagai nama ni. Dulu ada orang buat nama kuda laut, anjing laut. Tu. Kalau dia hanya hidup di dalam lautan saja dan rupanya tidak seperti rupa anjing di atas darat ni, kebanyakannya ada perbezaan yang banyak, maka walaupun nama anjing laut, kuda laut dan sebagainya masih boleh dimakan. Syariat juga mengakui halalnya makanan ini dan keharusan memakannya. Syariat kata halal makan, harus makan ikan besar, ikan joh, ikan paus, ikan besar. Ada besar-besar lori, besar bah. Ada apa boleh makan. Ikan apa jenis makan orang ni? Dia makan orang ketika orang tu dia lapar agak betul lah orang terjun sedang molek dia makan belaka bukan orang. Ikan lain pun dia makan. Jadi boleh makan, bukan makanan asasi dia orang yang dia makannya. Jadi semua jenis ikan lah. Daripada kecil ikan bili, ikan setali, kecil macam tali. Halu. Siapa lagi ikan besar? Ikan todok boleh makan lagi. Kerak muncul dia tu makan. Ikan todok. Dan asalkan tidak beracun. Semua jenis ikan. Kerana ada hadis juga yang menyokong selain daripada pemakanan orang Arab. Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala dan yang selain daripada beliau meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'al al-qalila min al-ma' fa in tawadda'na bihi 'atishna afanatawadda'u min ma'il bahri. Seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami belayar di lautan. Belayar di laut ni bukan baru, zaman sebelum Nabi lagi. Para sahabat ni belayar di laut. Litah jemerai laut merah tu biasa ya. Laut merah, laut Kalzum tu. Para sahabat pergi hijrah ke Habasyah, Ethiopia tu naik kapal lah. Jadi dah ada sebelum Nabi lagi. Zaman Abraha nak serang Kaabah tu, gajah naik kapal tu. Sebab di Mekah kawasan sebenarnya tanah Arab tu, sebenarnya Arab Saudi tu tak ada gajah. Gajah yang datang menyerang Kaabah yang digunakan oleh Abraha tu, itu juga dibawa dengan kapal laut daripada Afrika mari kok ni. Tu bukan kata baru awak kapal. Zaman Nabi Nuh sudah ada kapal. Kapal laut, kapal yang besar yang boleh muat. Masa tu gajah naik dah kapal. Kata naik kapal tak ada gajah. Ada spesies dia. Baik, jadi para sahabat kata kami ini belayar di lautan. Kami membawa bersama kami air yang sedikit. Tak boleh bawa banyak air ke? Berat dengan air lah. Sekadar nak ambil ismaya, nak berwuduk. Lalu kami berwuduk dengannya. Kami berwuduk lah itu. Kami akan kehausan, habis bekalan air. Apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Kami guna air itu, air biasa, air tawar ni. Kalau kami berwuduk dengan itu, terpaksa minum air laut. Minum air laut tak pernah sabar. Kau masih, kau dahaga. Jadi boleh ke tak kami air tu kami tukar untuk minum, kami berwuduk dengan air laut. Para sahabat ni mana dia tanya bagaimana nak beribadat lah tu. Minda ibadat. Dia tahu sembahyang ni wajib. Bukan kata muka kita tak tahu gak belah, kita tak sembahyang dululah. Lepas ni kita balik tanya Nabi, kita sembahyang lah ke mana? Ke pihak tak ada ni.
Dia tanya lagu mana ni? Kami nak semaya dalam laut ni. Kata kapan? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Nabi jawab, lautan itu airnya suci. Air laut tu suci, boleh mengangkat hadas. Boleh, dia air suci. Kat laut ni luah, kita panggil laut kalau tak luah. Nah, lautannya luah. Jadi bolehlah nak bersuci, nak mandi wajib ke, nak ambil sembahyang air laut boleh. Dan Nabi tambah lagi, walaupun tak ditanya, hak tanya tentang air laut untuk berwuduk, Nabi tambah maklumat lagi. Binatang laut yang mati halal dimakan. Al-hillu maitatu, halal bangkai daripada lautan. Ikan lah. Ikan tu kita tak sembelih, timbuk mampu dah, boleh makan. Ya, orang kata buka kan. Kalau baru kena tak mampu lagi. Nak esok ke kita gak buka, mampu dah lah. Ikan ruai, ikan keli, ikan lapai mampu. Kita duk makan ikan mampu tu tak apalah. Muka ikan bukan lembu. Ikan tu kalau dia mati pun boleh makan. Halal yang sudah matinya daripada ikan-ikan lautan. Dalam ayat Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman secara jelas, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh, dan dihalalkan bagi kamu saydul bahri, tangkapan laut. Igak, kamu berburu, kamu tangkap igak di laut dengan pokak kau, dengan gapo bubu kau, gapo halal. Wa ta'amu, dan makanan daripada laut. Ada lagi dalam laut ni, bukan ikan saja. Dia adik-beradik, hak jenis kepoh, kerang, adik-adik dia spesies dia. Kalau dari sungai agak tijoh, tembe, etok, ada sipu, kecah, itu baru boleh makan lah. Kalau tidak memberi mudarat. Orang kata kalau gonemah tu tak boleh boleh makan. Gonemah ada makan padi ni. Orang racun pula tu kerana membahaya kepada tanaman. Jadi secara jelas, secara umum dihalalkan bagi kamu tangkapan laut dan makanan yang didapati dalam laut. Termasuk makanan laut ni ke dia? Rumpai laut. Rumpai laut ni banyak khasiat ni. Rumpai laut ni orang buat pelbagai dalam ni. Ubat-ubat suplemen dan sebagainya, rumpai laut. Kita di Kelantan ni ada di Melawi tu, tempat R&D dan juga tempat proses kajian, dan kita pun sedang dalam usaha nak buat lah. Nak buat kalau sesuai tempat tu, tempat berteluk sikit, sesuai untuk pego lah orang panggil, pego rumpai laut dalam laut tu gak. Ada dah dari sikit dari weka tu, gak dalam laut ni 10 hektar tak berasa lagi, luah laut. Nak ayat bunyinya, itulah makanan laut. Kita panggil ke dia awak kabu tu kan? Kabu sarang. Kabu sarang. Dulu satu ketika pernah tak dibenarkan kerana ada beberapa bahaya memberi mudarat. Boleh jadi ada tumpahan barang-barang kapal dan sebagainya, ada terlibat dengan tindak balas kimia, beracun dan sebagainya. Ketika itu pernah pihak kerajaan dengan kajian dibuat oleh pakar-pakarnya, ya stop dulu. Lah ni tak apa balik lah. Setengah sebab tu dah dibuat secara besaran di Sabah banyak. Di Sabah, Sarawak, dia ada kawasan-kawasan lautan yang pusat penternakan, ternak ataupun pusat pego rumpai laut ni. Dia mudah sangat ya. Dia biak makan katung gitu kan, tak payah makan ke apa. Katung, juju, potirai, kepoh dan sebagainya. Itu maksudnya. Maksud tangkapan laut ialah binatang yang tangkap dalam laut. Jumhur ulama mentafsirkan makanan yang didapati dari laut ialah haiwan laut seperti ikan. Ikan yang hanyut di permukaan air selepas ia mati. Bila mati timbul napu hanyut naik ke tepi patah. Kita jumpa ikan mapu dah. Boleh makan selamanya dia tidak terlalu rosak, tidak terlalu busuk.
Kalau busuk ni ada tindak pula tindak balas yang boleh beri mudarat. Terlalu busuk dah, berolak dah. Jadi bila biasa keadaan tu baru mati. Agak ikan ni kalau duduk dalam air tu, dalam air laut tu lambat sikit. Kalau naiklah ke darat metak busuk. Itu dari segi prinsip pertama. Prinsip kedua, ada apa lagi? Ini dalam termasuk prinsip pertama lagi. Binatang ternakan. Binatang yang kita ternak halal makan belaka. Apa dia? Unta. Unta ni. Manusia ternak lah, terutamanya di Timur Tengah tu. Negara-negara Arab, India, Pakistan, banyak unta-unta ni. Pak kita pun ada orang pegang unta ni, tapi tidak biok molek lah. Ada boleh hidup. Lembu, semua jenis lembu lah. Makan ni halal ni banyak. Lembu. Lah ni lembu besar-besar, lembu sadu. Nak limousinnya, carolisnya, lembu besar-besar. Kambing ni spesies dia. Biri, kibas. Kambing pun berpuluh-puluh jenis. Biri pun orang-orang biri yang besar-besar ni. Marodanawa lah, Barbados, Black Belly, Kuik, macam-macam nama kambing-kambing besar-besar ni. Biri-biri 80 kilo papuk dia, 100 kilo pun ada kalaharinya. Ada bornya, kambing susu senanya, macam-macam lah kambing. Boleh makan juga kuda boleh makan. Sembelih kuda makan, tak ada apa. Kalau tak boleh makan, pergi kuda ni tak apa. Orang zaman itu dia kata kuda ni boleh makan sebelah, dia kata. Sebab kuda ni jarang-jarang orang sembelih dengan ada sebab ya. Bapa tak boleh makan sebelah lagi. Nak sipen buat ubat, dia kata. Buat minyak dan sebagainya. Kuda boleh makan, tak ada apa. Ya sepuluh lembu berkali. Serupalah. Bagi orang biasa makan, ada lah. Boleh jadi sedap dia kau sikit, tak tahulah. Jadi kuda boleh makan, tak ada masalah. Perah kuda untuk tujuan tak kesihatan boleh. Untuk tujuan sukan berkuda ni digalakkan. Bukan maksud sukan nak berlawan, sukan untuk kesihatan lah. Naik kuda tu untuk orang kata dia kalau orang yang ada ni nyakit perut ke apa ni, naik kuda tu hilang nyakit-nyakit tu, medu, lorang dan sebagainya. Kuda tu. Dan kuda ni suatu kenderaan sunnah Nabi SAW lah. Amo pun ada 2 ekor, cuma kita lah bila pondok nak perah dia minta nak perah kuda, kita beli kuda pun mahal, 10,000 seekor, 15,000 seekor. Kalau beli hak tak molek, dia mau tak naik. Dia minta nak molek. Oleh kerana pondok tu pondok pelancong kan, kita berilah kuda untuk dia ni. Perah kuda untuk tujuan sukan memanah kuda. Nampaknya berjaya dah. Dia buat pertandingan mana-mana boleh masuk peringkat negeri, boleh main di Terengganu pula ni. Memanah atas kuda sambil berlari kena lagi. Kita duduk gini pun tak kena. Budak-budak dah terlatih di Melawi, boleh kita tengok. Baik. Lembu liar, yakni selada. Selada boleh makan. Ada selada cabul lembu boleh makan lagi. Engkau kacuk ke awak, sama boleh makan selada lah. Kemudian keldai liar. Kita tak main keldai ni. Keldai liar ni bahasa Arab panggil al-himarul wahshi. Kuda belai. Kuda belai tu boleh makan. Ya spesies kuda. Kuda tu belai. Kenal lah kuda belai tak? Kalau keldai liar ni kita tak kenal. Maksudnya ialah kuda belang. Kijang. Kijang boleh makan. Kijang. Cuma jangan tembak satu kalu. Dia bagai kawalan perhilitan. Kena igak dah. Tu email bahasa putih mula orang baru ni tak lupa. Dia pergi Gua Musan. Jadi ada masalah lah. Tepat-tepat tak boleh lah. Arnak boleh makan. Dia pelbagai spesies arnak ni. Arnak kita buat semua ni. Ada taman arnak untuk arnak kegemaran, arnak pedaging, macam-macam jenis arnak. Dan di Kelantan pun banyak dah arnak ni. Kita dah
cuba dah untuk memajukan ternakan arnak. Kita buat taman arnak dah buat, dah mula dah. Kemudian pusat sembelih arnak di Bulupuh Mela tu sudah dapat persetujuan halal, kita dah buat dah. Peternak arnak yang sudah menerima bantuan kerajaan lebih 40 orang dah. Seorang-seorang tu ada dalam 100, 300, 1000 pun ada dah. Arnak tu cepat biok dia tu. Dia 45 hari beranak, 8, 7, 10. Setahun 5 kali beranak. Meta ya, kita wi dalam 5 ekor hok molek dah. Bapak seekor. Bapak seekor tu ya, padan dah. Bini 3 40 boleh. Bapak arnak. Tak ada masalah. Dah, bos 5 minit buat. Boleh minit berhubung dengan bapak lah. Cepat biar. Arnak pedaging. Jadi banyaklah. Maknanya orang makan lah ni. Dulu tak ada liur mana. Zaman-zaman moden ni dia orang lah ni dia makan minat jenis eksotik ni. Jenis komplek kau minat. Jadi kita buat bau ni buat hari peladai tu. Meta ya 1000 nyucuk sate arnak ni. Nyapa kat makan juga. Sate arnak jual, siasa nyucuk dia lagi. 1000 nyucuk semeta, tak ada anak orang ni. Tak ada. Lah ni Ramli Bega pun tak minta dah. Kita tak cukup lagi. Jadi kita akan meramaikan lagi, kita akan buat zon arnak di Kadok. Begitulah maknanya arnak-arnak ni boleh makan dah. Kalau berasa tak boleh makan, dah. Boleh kaedah pemula dia. Dia orang buat sedap-sedap nyai royak kita. Dia daging putih arnak, dia seperti daging ayam. Buat paprik, makan jamu sedap-sedap, lepas tu bawa royak. Mana makan dia tu? Sedap dia tu. Tahu kau apa tu? Tidak ayam ke ni? Dia putih supaya. Ada arnak tu buat cik. Sedap juga arnak sekali tak boleh makan dia tu. Nah, tak apa. Dia naik jalan jauh-jauh boleh royak. Tidak wet lah. Gitu. Supaya tak boleh makan belum lah. Belum pelitas paula dia kata. Arnak pelitas pa kucing dia kata. Ada. Tak susah. Sebenarnya arnak tak susah. Kalau kita ngaji tanah harak ke, orang jual arnak tepi jalan ni ke, jual arnak tepi jalan ni, orang tino ya. Nak sembelih je pergi sore, sembelih kita 988 ambil. Sore dia ya, orang puas ya kalau di Mesir ke among ngaji mula ke, nak beli makan nak makan arnak ke, orang puas sembelih. Ya mudah je. Sembelih dia. Ikat kaki ke, pelenggok keru, tarik sikit, terik. Kita biasa tengok. Maknanya kalau orang berasa gila gemar kan tak usah makan. Makan siap dah. Dari segi hukumnya boleh makan arnak. Arnak ada spesies-spesies dia. Yang kecil, yang besar. Ada lagi arnak spesies yarbuk. Yarbuk tu arnak kecil. Kecil. Ada lagi macam landok kecil. Apa ni kita buat pameran. Duk atas ni. Tapak tangan warna putih. Boleh makan juga tu. Tak ada masalah. Cuma sebab nak tikus nampak. Kalau tak bolehnya makan hidup seperti nunu buat nunu. Nya buat colek anak tikus. Tak hidup cicah colek kerok makan ada darah tai-tai. Tu tak boleh. Islam ada kaedah dia. Kaedah yang kita fikir dengan logik pun memang Islam ni menitik berat dari segi kebersihan, dari segi kesihatan, ada etika-etika dia. Dan sebagainya dimakan oleh orang Arab, oleh bangsa Arab, bahkan terdapat nasyara yang menghalalkannya. Haiwan diharamkan oleh nasyara adalah dikecualikan daripada umum haiwan yang dimakan oleh bangsa Arab. Jadi kalaulah ada yang diharamkan oleh Islam, kerana masa turun syariat, turun Quran, Nabi pun ada bersama mereka. Nabi royak ni tak boleh, ni boleh. Jadi ada juga yang pernah dimakan oleh puak dia, tapi Nabi kata tak boleh dah. Dia berhenti. Dulu puak dia makan ikut kaldak ni. Kemudian Nabi larang, dia pun tak makan. Oleh itu tidak dihalalkan memakan seperti bagal, keldai ahliyah, keldai peliharaan di kampung. Bagal ni kacukan, keldai campur kuda, bagal. Sebab keldai ni tak boleh makan. Kuda tu boleh makan. Bila dia kacuk dua tu, cross, kacuk dua tu, maka tak boleh makan. Sebab bercampur dalam tubuh dia tu hasil daripada campuran binatang halal dan binatang haram. Supaya kita kata boleh jadi berlaku, boleh jadi.
kambing nikah dengan anjing. Nah, tu bi anak jadi kanjing. Kanjing. Kambing sekerak, anjing sekerak. Tak boleh makan tu. Muka dia nikah dengan anjing. Nah, tak boleh. Buat lagi kambing. Kambing nikah dengan babi, tak berat nak. Misalnya jadi binatang tak boleh makan sebab capur kacukkan daripada yang halal dengan haram ke haram. Tak boleh. Jadi bagal ini kacukkan daripada kuda. Kuda ni spesies dengan haiwan ni hampir sama. Dia boleh kalau sama kecil enggak boleh. Dan bagal ni banyak wujud di tanah Arab, banyak bagal. Maka dia tak boleh makan. Keldai. Apa keldai tak boleh makan? Keldai ni binatang yang kuat dia ni. Dan dia bodoh sikit keldai. Suara dia pun sebut dalam Quran, suara yang sangat hudu. Nah, suara hudu keldai ni. Suara hudu. Lepas tu tabiat habitat dia pun kalau kita tengok betul-betul memang tak layak untuk kita makan lah. Dia kalau dia lapar sikit, tarik pun dia makan. Tak, kalau dia jalan-jalan tak temu air, dia cari tempat yang nak kencing, lepas tu air kencing dia je minum balik. Jadi binatang seumpama ini tak boleh makan. Walaupun orang Arab pergi belakang rumah buat narik barang. Tarik barang gak. Keldai ni antara binatang paling menarik lah di tanah Arab. Paling menarik. Bukan menarik comel, menarik kuat. Narik barang. Paling kuat menarik. Dia tarik kalau tongkeh 5 orang lagi. Semi orang tak tahu belakang dia 3 bil. Naik bangun ni esok ni naik tingkat 10. Keldai naik. Gagah ni. Ikut suruh bodoh. Kalau orang Arab dia kata bodoh sepuluh keldai dia kata. Bodoh sepuluh himar. Kali nak mau himar dia kata. Muni himar. Antah himar. Muni himar nak bodoh. Supaya kadang heman hak tolong. Hak tolong keldai ni bahasa kita heman ni kira orang Arab je panggil heman. Jadi pak kita ni kerana heman ni tak ada, pak kita tak jumpa. Kalau kita nak marah, nak kata bodoh 10 lembu. Lembu tidak bodoh mana, cuma tak ada orang lain kat buigi lah. Bodoh 10 lembu dia kata. Nak mai caca no. Dak bodoh 10 lembu. Tapi lembu tidak bodoh mana. Dah. Haiwan apa? Tabiat dia memang bodoh semua. Kalau nak marah gak, nak nyoba. Yabnal himar. Wahai anak himar. Muni anak himar. Agak tu pun jawab pula. Kalau aku anak himar, muni pok himar. Ya abal himar dia kata. Wahai pok keldai. Dia balas sama dia. Jadi Nabi pun tengok, Nabi perbetulkan keadaan. Nabi kata tak boleh makan keldai.